Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. إلى الهدى والدلالة على الخير اقتراء وجه الله مرضاته وقربه والصراط سبحانه وتعالى. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمع القول فاتبعنا أحسنه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين حظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة. اللهم أعوذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Alhamdulillah, yang dihormati Al-Fadil Al-Muhtaram Ustaz Al-Zahar bin Ismail, yang dihormati tuan-perempuan sidang program ini, insyaAllah. Jadi pertemuan kita pada hari ini kita akan menyambung iaitu adab yang kedua. Yang kedua iaitu bertajuk adab ketika bermimpi baik dan buruk. Dan setiap tajuk itu kita perlukan 2 atau 3 pertemuan untuk selesai perbahasan tersebut. Tapi memandangkan masa tak mencukupi, jadi saya merancang untuk setiap adab itu kita akan baca satu pertemuan, satu tajuk, insyaAllah. Pertemuan yang lalu kita telah baca tentang adab ketika kita hendak tidur dan ketika kita ingin dan ketika kita telah bangun tidur. Semoga kita dapat membuat atau mengamalkan apa yang telah terangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga sedikit penambahan untuk halaqah yang lalu, kita hendaklah membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk 30 ayat sahaja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat memerintahkan kita agar kita membaca sebelum tidur. Kata Nabi, surah Tabarak hiyal mani'ah min al-qabr. Surah Tabarak atau Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia adalah menghalang kita dari dalam tidur. Dan benda ini Nabi telah terangkan. Dan Nabi, dan siapa yang tak nak dia diazab dalam kubur, maka setiap malam sebelum dia tidur, dia bacalah surah Tabarak atau surah Mulk. Kalau baca selepas maghrib pun boleh. Nak baca selepas asar pun boleh. Jadi sebelum dia tidur. Lagi baik baca selepas isyak. Dari tempat kita semalam isyak, kita berdoa, kita hantamkan kita punya solat itu dengan kita baca solat surah Tabarak atau surah Mulk. Jadi rugilah barang siapa yang Nabi mengatakan barang siapa yang nak selamat daripada azab kubur, maka hendaklah dia melazimi sentiasa membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Kalau kita nak selamat daripada azab kubur, maka kita baca. Bacalah. Nabi dah kantorkan dah. Ini maknanya kalau kita tak baca, kata ulama, orang gila saja tak baca. Orang gila saja tak baca surah Tabarak sebelum tidur. Kerana maknanya kalau dia tak baca, dia sanggup diazab dalam kubur. Jadi orang yang waras, dia sanggup diazab dalam kubur. Kalau kita diazab dalam kubur, itu maknanya kita akan diazab di akhirat kelak. Selamat daripada azab kubur, maka itu tanda dia akan selamat daripada azab di akhirat kelak. Dan azab di akhirat kelak lebih hebat, lebih teruk, lebih pedih daripada azab dalam kubur. Jadi, di antara pesanan hadis para sahabat dan para ulama, iaitu
ini jangan lupa kita membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Saya pesan pada diri kita, kita khatamkan malam itu dengan surah Al-Mulk. Jadi, hari ini kita akan baca tajuk kedua daripada 50 tajuk. Daripada kitab yang bernama Kitab Adab yang mencakupi 50 adab dalam 50 keadaan. Oleh Al-Allamah Sayyid Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar. Dan beliau adalah anak murid kepada Al-Habib bin Ibrahim bin Sumit. Hafizahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Tajuk hari ini adalah adab ketika bermimpi baik dan buruk. Perempuan nak tahu apakah adab kalau kita mimpi baik, kalau kita mimpi buruk, dan macam mana kalau kita mimpi baik dan buruk apa, dan macam mana nak dapatkan mimpi yang baik, dan macam mana nak hindarkan daripada mimpi. Jadi dalam kitab ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit menjelaskan di antara adab-adab ketika bermimpi baik. Apakah yang perlu kita buat untuk mendapat mimpi yang baik? Yang pertama, di antara adabnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tidur di malam hari, kalau kita tidur di siang hari, dan kita dalam tidur itu kita mimpi, lihat benda yang indah. Kita mimpi benda yang indah, iaitu lawan yang musibah lah. Benda indah, benda yang bukan menakutkan, benda yang menyebabkan kita seronok dan gembira. Jadi kalau kita mimpi indah, kita syukur, kita menyebut Alhamdulillah. Kita memuji Allah Ta'ala. Kerana Allah beri kita mimpi yang indah-indah dalam mimpi kita dan tidur itu. Kalau kita ni tidur, kadang kita dapat mimpi yang menakutkan. Kalau mimpi yang menakutkan, maka kita ada cara untuk kita perlu buat. Jadi kalau kita mimpi yang indah ini, maka kita disunahkan menyebut bangun tidur, kita baca Alhamdulillah. Dan apakah doa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kalau kita mendapat mimpi tidur kita. Iaitu membaca doa ini Nabi galakkan kalau kita mendapat mimpi indah membaca Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ja'alha sarratan nafi'ah. Tasurru wa la tadur. Allahumma la taj'alna minal mustadrajina bin nar wala minal mu'azzina bil bala. Jadi doa ni iaitu kita minta kepada Allah, ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mimpi ini mimpi yang bermanfaat dan menggembirakan. Kalau kita dapat mimpi yang indah, kita berdoa ini. Bahasa Arabnya, Allahumma ja'alha sarratan nafi'ah. Ya Allah, mimpi ini menggembirakan dan mimpi yang memberi manfaat pada aku. Jadi kalau kita dapat mimpi yang indah, kita minta Allah buktikan. Jadikanlah mimpi ini mimpi yang benar. Tasurru wa la taghur. Jadikan mimpi ini mimpi yang menggembirakan, bukan mimpi yang membuatkan kita sombong. Ada orang yang dia dapat mimpi yang baik, akhirnya dia cerita pada orang dan dia terpungkak dan sombong. Dia mimpi, dia jadi orang yang alim dan soleh, orang suka zikir, orang suka semayang. Dan dia war-warkan pada masyarakat. Kalau di Bogor tu dia cerita, mana semalam anak dapat mimpi. Dan mimpi tu dia ceritakan pada orang, datang sifat ta'ajub ataupun ujub ataupun sombong di situ. Maka Nabi minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mimpi ini mimpi yang baik, mimpi yang memberi manfaat dan menggembirakan, dan janganlah mimpi ini menjadikan aku orang yang sombong. Wa tanfa' wa la tudur. Jadikanlah mimpi ini mimpi yang memberi manfaat dan tidak memudaratkan aku. Allahumma la taj'alna minal mustadrijin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami daripada orang-orang yang ditimpa istidraj. Apa itu istidraj, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Iaitu istidraj, seorang itu ditimpahi nikmat oleh Allah Ta'ala. Allah bagi dia anugerah nikmat, banyak nikmat. Akhirnya nikmat itu dia terpedaya dengan nikmat, akhirnya dia lupa siapa itu mun'im. Allah bagi dia macam-macam kelebihan, tapi akhirnya dia meninggalkan segala perintah Allah. Allah bagi dia kesihatan. Dengan kesihatan itu, sebabnya dia bersyukur dengan Allah kerana Allah beri
Tapi dengan kesihatan itu dia mungkin jarang sakit atau tak pernah sakit. Tapi berdaya dengan kesihatan itu, dia lupa Allah Ta'ala. Dia lupa. Jadi yang dia tak berzakat, dia tak, kalau ada harta dia tak buat haji, kalau ada duit lebih dia tak bayar zakat, maka dia terpedaya dengan dia punya anugerah Allah pada kita. Orang-orang yang istidraj. Hati-hati kita. Kadang kita ni rasa macam sihat, untuk kita dekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau orang kafir, mereka ni ditipu mukti fitrah. Kerana orang kafir di antara dunia ni, orang paling kaya orang kafir. Tak menyembah Allah, tak beriman pada Allah, tapi Allah bagi segala-galanya, dunia dan sisi. Allah tak bagi dia agama. Allah tak bagi dia Islam, Allah bagi dia sisi-sisinya dunia ini. Dunia lah dia makin hanyut dengan hartanya. Yang makin hanyut akhirnya dia lupa ataupun dia tak nak Allah Subhanahu Wa Taala. Wala minal mu'azzina bil bala', ya Allah, pada terganggu ataupun bermusibah dengan balak bencana. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan kitab ini, maka boleh tuan-tuan rujuk pada tajuk kedua dan muka surat 51. Ada doa. Yang kemudian adab ketiga, tidak mencari baiknya kecuali hanya kepada orang yang dicintainya dan aman. Jadi kalau tuan-tuan ada bermimpi, mimpi yang baik, dapat mimpi yang baik, mimpi yang indah, maka juga akan menceritakan pada orang-orang yang dicintai, orang-orang baik. Ya, contohnya untuk guru atau ustaz-ustazah. So, siapa saja walaupun dia bukan ustaz atau dia bukan ustazah, tapi dia orang yang boleh dipercayai. Kita kadang kita bangun tidur, kita teringat mengenai mimpi. Kita pergi haji ke, kita pergi umrah ke, mimpi baik. Maka nak luahkan, nak tanya, apakah maksud daripada mimpi itu? Kita pun jangan tanya pada semua orang. Kalau kita salah tanya pada orang-orang yang bukan bidang atau orang yang tak pandai untuk tafsir mimpi, atau dia bukan orang yang pemegang amanah, takut dia cerita pada khalayak, maka kita pergilah pada orang-orang yang pandai mimpi, tafsir mimpi, atau ulama-ulama, atau orang yang boleh jaga amanah, minta dia tafsir. Semalam, Ana nampak dalam mimpi, Ana pakai ihram. Nak pergi ke Mekah, Ana buat umrah, buat haji. Apakah maksudnya? Jadi kalau orang-orang yang pandai mentafsir mimpi, dia akan cakap, itu berita yang baik daripada Allah, yang mana satu hari dia akan pergi ke Mekah, buat haji atau buat umrah. Orang yang tak pandai tafsir mimpi, atau orang jahat yang tak pegang amanah ni, maka mungkin jawapannya biasanya kalau mimpi ni dia terbalik. Kalau nanti mimpi yang ni jadi akan baik, maka kita pun takut dan tunda tujuan bulan ni. Jadi kalau tak ada orang yang boleh kita percaya untuk tafsir mimpi, kita senyap saja rahsia tersebut. Kalau nak juga ditafsirkan mimpi tersebut, maka kita jumpa orang-orang yang dekat dengan Allah, atau kita rasa dia amanah, boleh dengan tafsir tersebut. Dia tak seleweng daripada menerangkan atau tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ru'ya hasanatu." Tetapi datangnya mimpi yang baik adalah dari Allah. Alhamdulillah, kita kalau dapat mimpi baik, maka kita bangun saja di mimpi, kita sebut Alhamdulillah. Paling-paling pun, kalau tuan-tuan perempuan tak mampu nak baca doa yang panjang ini, maka tuan-tuan kira Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala pujian-puja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah cukupkah? Kalau orang yang dia semangat dia menuntut ilmu, semangat dia lebih, dia lebih semangat tu sampai dia lebih semangat. Gunung yang tinggi tu boleh rata dia kerja kan, salah seorang, maka dia dan dia tengok muka surat 51, adab ketika bermimpi baik dan buruk. Mimpi baik, apa Nabi suruh baca? Yang kita baca di Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat.
dan Allahumma ja'alha sarratan nafi'ah dan sampai akhirnya. Dan kita dapat mimpi baik, kita bacalah doa yang Nabi suruh ini. Kata Nabi SAW, datangnya mimpi yang baik adalah dari Allah. Anugerah daripada Allah pada kita. Jika salah seorang dari kalian bermimpi baik, kata Nabi, maka mimpi tersebut janganlah diceritakan kecuali pada orang yang dicintai. Apa maksud orang dicintai? Kita kenal dia, kita sayang dia dan dia tak pernah berbohong dalam sepanjang kita punya pergaulan dengan dia. Kita bersahabat dengan dia. Sepanjang tu memang dia tak pernah berbohong. Dan dia ni cinta pada Allah. Jadi cinta pada Rasulullah. Jadi dia dicintai oleh masyarakat. Maknanya orang ini yang amanah. Orang ni pandai. Jadi dia tak akan seleweng masa dia mentafsirkan mimpi tersebut. Kalau nak ditafsirkan, minta pada orang-orang yang dicintai. Ini orang-orang yang baik. Kemudian ada selanjutnya semangatnya dalam melakukan ketaatan harus bertambah. Jadi kalau dia dah dapat mimpi yang baik, mana mimpi itu daripada Allah Ta'ala, maka hendaklah makin lama makin semangat dia beribadah. Kalaulah dalam mimpi itu dia mimpi Allah bagi dia mimpi, dia jadi orang yang suka berselawat ke atas Nabi SAW. Maka cuba dia buktikan. Kalau dia dah dapat dalam mimpi itu, dia di antara orang yang Allah pilih untuk banyak berselawat ke atas Nabi, lepas tu dia makin semangat untuk bertambahkan selawatnya. Dia tambah selawat. Satu hari mungkin dulu masa dia sebelum dia dapat mimpi, dia tak selawat. Tapi selepas dapat mimpi, dia perbanyakkan selawat. Daripada 100 mungkin tambah ke 200, tambah 300 mungkin, tambah sampai 1000. Sampai ulama ada yang dia selawat sampai beratus ribu, berpuluh ribu. Maka kerana dia yakin mimpi aku ni mimpi benar, kerana Nabi atau Allah tunjukkan aku di kalangan orang-orang yang suka berselawat, maka dia pun semangat untuk selawat. Atau dia mimpi, dia orang di antara orang yang mungkin akan berjaya dalam kehidupan, dalam pepersaannya. Maka lepas dia dapat mimpi tu, makin semangat dia punya belajar. Makin semangat dia punya menuntut ilmu. Jangan pula lepas dapat mimpi baik, makin lemah, makin merudum pula dia punya semangat untuk belajar. Makin dapat mimpi yang baik, makin merudum pula dia punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makin dapat mimpi yang baik, makin semangat dia untuk mempertegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara adab lain, tidak berbangga diri atas mimpi yang telah dilihatnya. Jangan sampai kita ni berbangga, kita ceritakan pada orang lain. Mana kita jumpa orang, kita cerita yang mana semalam atau kemarin Ana telah jumpa ini, Ana nampak ini dalam mimpi. Bukan setakat dia bukan, kalau dia nak tunjuk yang mana itu adalah nikmat dari Allah, tak apa. Agar orang yang dengar cerita dia tu ikut cara hidup dia. Mungkin dia ni mimpi baik kerana ibadahnya baik. Jadi Allah bagi dia mimpi yang baik. Jadi dia nak orang lain buat macam dia agar dapat mimpi baik macam dia dapat, itu tak apa. Itu namanya sebagai pendidikan. Tujuan dia untuk mewar-warkan benda itu, mimpi itu, tujuan untuk mendidik orang lain. Jadi kalau dia tersilap niat untuk dia bangga diri, maka itu kira berdosa. Berdosa, malah dia mendapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang ulama yang bernama Imam Malik bin Anas, Imam Dar Hijrah. Seorang ulama, anak murid kepada Imam Abu Hanifah Nu'man dan guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas, imam yang memiliki mazhab. Apa kata beliau? Kata beliau, ar-ru'ya tasurru wala taghur. Kata beliau, ar-ru'ya tasurru wala taghur. Kamu boleh berbahagia dengan datangnya mimpi yang indah, mimpi yang baik. Akan tetapi, janganlah kamu berbangga diri dengan mimpi tersebut. Kalau kita nak ceritakan mimpi tersebut, tak ada masalah. Kerana nikmat itu kita boleh cerita pada orang lain. Dalam kita baca Al-Quran, kata Allah berfirman, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Kalau kamu dapat nikmat dari Allah, maka kalau kamu boleh jaga hati kamu daripada ujub atau takabur, maka ceritakan pada orang lain. Tak ada masalah.
Jadi kalau kamu rasa dengan nikmat ini, kalau kamu cerita war-warkan pada orang lain, kamu akan jadi orang yang sombong, makin belagak, wujud, maka senyap sajalah. Simpan saja kelebihan itu, anugerah itu dalam hati kamu. Kalau takut, kamu makin cerita, makin tambah dosa. Kemudian, menulis mimpi tersebut di buku catatan dan menyimpannya. Para ulama salafus salih, ulama terdahulu, mereka ini kalau bermimpi baik, mereka akan tulis mimpi tersebut dalam buku catatan mereka atau dipanggil safinah. Safinah ni para ulama mereka ni masing-masing ada safinah. Safinah itu berbentuk buku catatan. Apa saja ilmu yang didengar daripada guru mereka atau hasil bacaan mereka, maka para ulama ni mereka akan tulis balik dalam satu buku khusus. Ni buku ni kekal sampai bila-bila. Sepanjang hidup dia ditulis saja. Dan tulisan dia dibaca. Kadang-kadang lepas dia meninggal ke atau dia dah berpuluh tahun dia tulis, hasil kitab itu, catatan itu dicetak dan dijual. Jadi kalau seorang tu dia bermimpi yang baik, maka digalakkan dia tulis mimpi tersebut dalam buku catatannya. Kenapa? Agar nanti kalau dia dapat keturunan, anak-anaknya boleh mengenalnya dan mengikut jejaknya dari amal kebaikan yang telah dilakukan oleh ayah ataupun atuk-atuk. Jadi contoh tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan malangkan mimpi, contoh pergi mimpi indah, mimpi yang baik, atau mimpi jumpa, mimpi ziarah makam Rasulullah SAW. Dan tuan-tuan bangun tidur, ingat mimpi tadi. Tadi mimpi pergi ke Madinah Al-Munawwarah dan berdiri di hadrah makam baginda Rasulullah SAW, maka tuan-tuan pun gembira dengan itu, tulis. Dan akan datang, lepas tu ada mimpi lagi, tulis lagi. Yang indah-indah saja. Lepas tu mimpi lagi, tulis lagi. Nanti apa hasil faedahnya? Nanti anak-anak tuan-tuan, anak-anak perempuan ke anak lelaki ke cucu cicit ke, nanti tuan-tuan boleh cerita pada mereka. Dulu atuk pernah mimpi, baca buku tu ada buka pada tahun sekian, tarikh sekian, malam sekian, atuk telah mimpi pergi ke makam baginda Rasulullah SAW dan atuk dapat ziarah Nabi dan dapat menyampaikan salam kepada Nabi. Nanti anak-anak cucu tertanya, macam mana atuk boleh dapat gini ya, anugerah gini. Tengok atuk dia punya ibadah macam mana. Atuk dia punya ibadah macam mana, atuk dia punya ilmu macam mana, atuk dia punya kesabaran macam mana. Maknanya dia sebagai jadi idola. Benda itu sebagai kenangan dan boleh ditiru oleh anak cucu kita. Tapi ini maknanya untuk anak cucu kita sahaja, bukan kita sebarkan kepada orang awam. Takut fitnah. Kerana di antara orang awam ni ada yang sayang kita, ada yang tak suka kita. Takut yang tak suka tu dia hasad dengki pada kita, dia buat fitnah pula. Kita ni pandai cerita pada orang, kalau kita ni telah mimpi jumpa Nabi di makamnya. Kalau insya-Allah anak cucu keluarga kita tak hasad dengki pada kita, insya-Allah mereka akan terima dengan redha, insya-Allah. Kemudian jika terdapat seorang yang telah mengkhabarkan mimpinya kepadamu, ada datang seorang jumpa kita, dan dia ceritakan pada kita tentang mimpinya. Dia jumpa kita, dia percaya pada kita, maka dia kata, Ustaz, Ustazah boleh tak? Ustazah tolong tafsirkan mimpi anak. Jadi apakah perlu kita buat? Apakah yang perlu kita ucap pada dia? Dalam hadis ni, dalam kitab ini, Nabi mengatakan, jika ada orang datang kepada kita menceritakan tentang mimpinya, maka kita digalakkan mengucapkan kepadanya, khairan ra'aita, wa khairan yakunu, khairan talagahu, wa syarran tawagahu, wa khairan lana, wa syarran ala adaina, walhamdulillah rabbil alamin. Itu, semoga yang kau lihat itu yang baik-baik sahaja. Kita doa pada dia. Terjemahannya, semoga yang kau telah lihat dalam mimpi kau itu benda yang baik sahaja. Dan semoga yang kau lihat itu akan jadi yang baik sahaja. Dan semoga engkau akan terima yang baik sahaja. Dan semoga engkau akan dilindungi oleh Allah daripada yang buruk, perkara buruk. Wa khairan lana wa syarran ala adaina. Semoga kita semua akan dapat kebaikan dan musuh kita akan mendapat musibah daripada Allah Ta'ala.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu doa untuk orang yang dia mengadu pada kita, yang mana dia minta kita untuk menjelaskan atau mentafsirkan mimpi dia. Itu doanya. Baik. Kemudian mentafsirkan mimpi. Di antara adab-adab lain, masa kita mimpi yang baik. Apa kita perlu buat? Di antaranya mentafsirkan mimpi yang baik di waktu yang tepat, iaitu setelah solat subuh. Biasanya Nabi SAW selepas subuh, lepas habis semayang, Nabi akan tanya kepada para sahabat. Selepas habis berzikir, Nabi selepas selesai daripada berdoa, Nabi akan pandang pada para sahabat. Jemaah itulah makmum para sahabat. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu malam tadi ada mimpi yang baik, nampak mimpi yang baik? Jadi kata Nabi, lepas saya Nabi habis semayang, habis berzikir, dah habis berdoa, Nabi akan tulis pada jemaah para sahabat. Kata Nabi, wahai sahabatku, wahai jemaah, di antara kamu ni, siapakah malam tadi tidur dan mimpi, dapat mimpi yang baik dari Allah? Maknanya digalakkan kalau nak ditafsirkan mimpi itu, kita minta orang nak tafsirkan mimpi itu digalakkan selepas subuh. Dia fresh lagi. Takut kalau kita mimpi malam hari, subuh kita tak minta orang tafsirkan. Kemudian zuhur pun tidak. Lepas asar baru kita minta ulama tafsirkan mimpi itu. Takut kita dah tambah cerita pula dah. Dah tambah cerita. Kita dah lupa. Akhirnya kita tambah lagi asam garam. Kita tambah lagi, tambah. Akhirnya apa yang kita mimpi lain yang jadi itu kita ceritakan pada orang dia lain pula. Maka itu tak digalakkan. Kalau nak ditafsir mimpi itu, salah kita minta pada orang-orang yang pandai tafsirkan, itu ditafsir selepas solat subuh kerana masih fresh lagi. Dalam sebuah hadis an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi SAW selesai dari solat subuh, maka baginda menghadapkan wajahnya ke arah kami, para sahabat. Kemudian baginda berkata, apakah salah seorang di antara kalian semua ada yang telah bermimpi baik malam tadi? Jadi Nabi setiap hari, kalau Nabi nak tanya, mungkin bukan hari-hari lah. Mungkin kalau Nabi terfikir nak tanya, Nabi pun tanya. Tapi soalnya mesti selepas subuh. Maknanya digalakkan, disunahkan kalau kita nak tanya orang ada mimpi kita, atau kita nak minta orang tafsirkan mimpi, maka bagusnya adalah selepas solat subuh. Kemudian adab lain, tidak berbohong dengan mengatakan telah bermimpi baik. Kalau tuan-tuan mimpi baik, cakaplah tu mimpi baik. Kalau tuan-tuan mimpi tak baik, cakaplah itu mimpi tak baik. Cakap pada orang yang semalam saya mimpi. Dan mimpi tu mimpi yang betul. Jangan sampai tuan-tuan mimpi tak baik, tapi cakap pada orang minta ditafsirkan cerita yang sebaliknya, yang baik pula. Padahal kita mimpi yang tak baik. Kita cerita pada orang agar ditafsirkan, tapi kita dah ubah dari mimpi yang baik. Itu dikira hukumnya haram. Kerana kita telah berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dikatakan barang siapa yang berbohong pada mimpinya, dia dikira berbohong pada Allah. Kerana mimpi itu, mimpi baik adalah anugerah Allah. Mimpi baik adalah datang dari Allah Ta'ala. Kalau dia mimpi tak baik, tapi dia cakap dia mimpi baik dan dia ceritakan, maka dia telah berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hukumnya adalah haram. Haram dan berdosa. Maka jangan sampai kita berbohong. Kalau baik, baiklah. Jadi kalau mimpi-mimpi yang tak baik, kita tak digalakkan untuk minta orang tafsirkan mimpi tersebut, takut kita nanti tak boleh hidup. Contoh ada seorang tu dia mimpi dia kemalangan, dia mimpi dia ditimpa penyakit, kemudian dia minta pada orang yang pandai tafsir mimpi, minta agar orang tu mentafsirkan mimpinya. Kalau boleh kita datang pada kita orang yang mimpi yang buruk, dia minta kita ni tafsirkan, maka kalau boleh jangan tafsirkanlah. Walaupun kita pandai nak tafsirkan. Kerana takut apa yang buruk itu akan berlaku betul pada dirinya. Dan takut dia berpegang pada apa yang kita tafsirkan itu. Akhirnya hidup dia dibelenggu dengan masalah. Dia akan stres. Dia menunggu bila akan berlaku benda ni. Dia menunggu, akhirnya hidup dia akan jadi tunggal-langgang. Maka kalau mimpi baik, digalakkan kita minta orang tafsirkan. Dan orang tu boleh tafsirkan mimpi tersebut. Mimpi yang tak baik, maka
diminta jauhkan, dan kita jangan sampai minta orang lain untuk mentafsirkan. Kemudian dianjurkan untuk mengamalkan amalan yang dilihatnya. Masya-Allah, benar dia. Dianjurkan untuk mengamalkan amalan yang dilihatnya dalam mimpi, jika amalan tersebut berupa amalan ketaatan. Kalau tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah contohnya, dalam mimpi tersebut, tuan-tuan dapat satu mimpi yang baik daripada Allah Ta'ala. Contohnya tuan-tuan mimpi, dalam mimpi itu tuan-tuan solat, atau tuan-tuan berpuasa, atau tuan-tuan perempuan bersedekah, ataupun menziarahi orang alim. Maka ini digalakkan tuan-tuan cuba untuk laksanakan apa tuan-tuan dan perempuan mimpi itu. Kalau dalam mimpi itu tuan-tuan perempuan seperti lihat dapat ziarah orang alim. Jadi lepas mimpi itu pergi niat orang alim tu. Anak dalam keluarga, ada dengan keluarga berniat untuk ziarah ke guru itu. Buktikan benda itu. Inilah yang digalakkan. Kemudian jika mimpi yang dilihatnya tersebut berupa amalan buruk. Tadi yang positif, mimpi yang tidak positif, kita digalakkan melakukannya lepas itu. Jadi kalau dapat mimpi yang negatif, seperti mencuri harta orang, dalam mimpi itu nampak, orang mimpi nampak dia sedang curi harta orang. Dia tengah sedang pecah rumah orang. Dia rompak harta orang. Maka tidak boleh diamalkan. Jangan pula, jangan salah faham. Jangan kita faham, kalau kita mimpi ni baik buruk, kita laksanakan lepas tu. Tidak. Yang kita digalakkan untuk laksanakan kalau mimpi yang baik sahaja. Kalau mimpi yang tak baik, maka stop setakat saja. Minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku punya mimpi malam tadi yang negatif tu, jangan sampai berlaku betul. Jangan pula kita amalkan yang tak baik tu. Kerana datangnya mimpi buruk adalah dari syaitan. Mimpi baik dari Allah anugerah, dan mimpi yang terbaik yang buruk itu adalah daripada syaitan. Itu permainan syaitan namanya. Kita laksanakan. Kemudian kita tengok sikit selanjutnya, di antara ada adab ketika bermimpi buruk. Jadi ada adab ketika kita bermimpi yang baik. Tapi sekarang kita nak tahu, kita waktu kita ni terlampau mencemburui kita, maka kita ambil fasa kedua dari tajuk ini, iaitu di antara ada adab ketika bermimpi buruk. Apakah yang perlu kita buat semasa kita mendapat mimpi yang buruk? Wala'iyadzubillah. Satu, harus mengetahui bahawa datangnya mimpi buruk adalah dari syaitan. Itu kita berpegang. Kita yakin segala mimpi yang buruk itu adalah datang daripada syaitan. Dan mimpi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sebuah hadis, para ulama menjelaskan bahawa datangnya mimpi buruk adalah dari syaitan. Dalam sebuah hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ar-ru'ya salihatu min Allah wal hulmu min asy-syaitan. Mimpi yang baik adalah dari Allah. Sedangkan mimpi buruk maka datangnya daripada syaitan. Al-Imam Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, datangnya sesungguhnya aku telah bermimpi buruk. Yang mana mimpi buruk tersebut bagiku lebih berat dari gunung. Dia nak membebani, nak terima mimpi buruk yang dia mimpi itu, seakan dia lebih berat daripada dia memikul gunung. Gunung tu yang orang tak boleh nak pikul lah. Tapi dia dapat mimpi yang buruk, pada dia nak menerima mimpi buruk tu, seakan macam lebih berat daripada dia memikul gunung. Akan tetapi setelah aku mendengar hadis ini, maka aku tidak mempedulikannya lagi mimpi buruk tersebut. Maka lepas dia dapat mimpi buruk itu, dia rasa macam Allah beratnya mimpi ni, takut berlaku betul. Lebih berat, seakan lebih berat daripada dia memikul gunung. Maka dia stres, dia tak tenang hidupnya. Tapi lepas dia dengar hadis ini daripada Rasulullah SAW, yang mana mimpi baik dari Allah dan mimpi buruk dari syaitan, maka dia lega. Kerana kalau Allah boleh buktikan benda itu, tapi kalau syaitan tak boleh nak buktikan mimpi tersebut. Semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adab lain, kalau kita dapat mimpi yang buruk, hendaklah kita membaca ta'awuz.
Apa ta'awuz? Tuan-tuan lepas, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bangun tidur saya, tuan-tuan perempuan ingat tadi mimpi yang buruk, mimpi yang bahaya, musibah, malapetaka. Maka bangun saja dari tidur, kita disunahkan untuk baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bangun dari tidur, kita mungkin teringat-ingat lagi mimpi tadi, mimpi ngeri, mimpi terbakar ke, mimpi accident ke, mimpi dipatuk binatang ke, diceritakan oleh orang ke. Maka bangun saya tidur, kita pun mungkin teringat dan kita takut. Maka kita baca ta'awudz, iaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'ya. Kita baca Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'ya. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada buruknya mimpi ini. Ya Allah, aku memohon daripada Engkau dari buruk mimpi ini, jangan sampai mimpi ini terlaksana, ya Allah. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, kita serah apa saja kita punya keadaan. Kita serah pada Allah. Yang baik kita serah pada Allah. Yang tak baik pun kita serah pada Allah. Minta Allah hindari. Maka insyaAllah, sebabkan kita berserah pada Allah, Allah bantu kita insyaAllah. Yang sampai benda baik, kita minta pada Allah. Dari benda yang tak baik, kita tak minta pada Allah. Padahal kedua-duanya Allah yang turunkan. Jadi kita baca. Kalau tuan-tuan tak hafal pun, tuan-tuan bacalah. Tuan-tuan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tuan-tuan dapat dalam kitab ni atau dalam mana-mana kitab, Nabi akan baca atau Nabi ajar pada sahabat-sahabat pada kita, kalau dapat mimpi yang buruk, bacalah Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'ya. Kemudian di antara adab lain selepas kita mendapat mimpi yang buruk, iaitu merubah posisi tempat tidur kita. Jadi kalau tuan-tuan tidur contoh tidur di atas katil, masa mimpi tu tuan-tuan perempuan tidur menghadap ke kanan, bangun saja teringat mimpi tadi, tuan-tuan ubah menghadap ke kiri pula. Ataupun ubah tempat tidur. Takut kalau katil yang sama, takut mimpi yang sama, ada episod kedua pula mimpi lepas tu. Kan? Jadi tuan-tuan pindah terus, mungkin boleh pindah ke tempat lain, atau tidur di ruang tamu ke, atau tidur di atas sofa ke, atau tidur di bilik lain. Tukar keadaan, sama tukar posisi, atau tuan-tuan perempuan tukar tempat tidur. Merubah posisi tidurnya. Dan yang lebih utama adalah bangun dari tidurnya, kemudian melaksanakan solat sunnah. Lebih afdal lagi selepas tuan-tuan perempuan mendapat mimpi buruk, selain daripada tuan-tuan kalau nak ubah keadaan tempat tidur pun boleh, lagi bagus tuan-tuan bangun terus tidur itu, terus berwuduk dan terus solat sunnah. Sama tuan-tuan nak solat mutlak ke, atau tuan-tuan nak buat solat tahajud ke, nak buat solat witir ke, apa sahajalah. Bangun solat 2 rakaat, kemudian sambung tidur. Atau tuan-tuan nak terus sampai subuh, daripada tahajud, alam-alam kita bangun pukul 4, kita solat tahajud, lepas kita dapat mimpi yang buruk tu, kita berwuduk dan tahajud, dan terus berzikir sampai kita hidupkan malam itu dengan berzikir sampai subuh. Kalau tuan-tuan bangun awal sangat, mungkin terus tuan-tuan lepas mimpi itu berwuduk dan solat 2 rakaat, kemudian boleh sambung tidur balik. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan lepas tu akan dapat lagi mimpi yang ngeri itu. Dan sebuah hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in ra'a ahadukum ma yakrah falyaqum falyusalli. Jika salah seorang dari kamu melihat mimpi yang tidak disenangi, mimpi yang tak baik, mimpi buruk, maka apa caranya? Maka bangunlah daripada tidur tersebut, kemudian dirikan solat 2 rakaat. Apa pun solat? Apa pun solat, tuan-tuan buatlah. Kita minta kepada Allah. Dalam solat tu kalau kita tak minta berdoa pun, Allah faham maksud kita apa. Tapi kenapa kita berdoa? Bagi tanda, kalau kita tuan-tuan perempuan ada hasrat, ada permintaan, ada hajat kepada Allah, tapi tuan-tuan tak ungkapkan. Allah tahu apa hajat tuan-tuan. Allah tahu. Jadi kenapa kita ungkapkan dan kita angkat tangan? Sebagai tanda kita ni hamba, dan hamba tu sifatnya rendah diri. Dia memperhambakan, dia tunjuk yang dia nakkan kepada Allah SWT, dan Allah lah tempat yang dia nak, dia meluahkan perasaannya, dia meluahkan hajat. Kemudian tidak menceritakan kepada siapa pun atas mimpi buruknya. Jangan, kita kalau dapat mimpi buruk, jangan. Ni pesan Nabi, jangan sampai kita pergi pada orang untuk dia
tafsirkan mimpi kita. Takut itu adalah permainan syaitan. Takut kita kalau diterjemahkan atau ditafsirkan mimpi buruk itu, kita tak sanggup nak sambung hidup kita. Takut itu akan berlaku betul dalam kehidupan kita. Kemudian tidak mentafsirkan mimpi tersebut dengan penafsiran apapun kerana dikhawatirkan akan terjadi sesuatu dengan apa yang telah ditafsirkan. Takut lepas itu, itulah. Akan berlaku betul apa yang kita mimpikan itu. Ni mimpi ni kadang betul berlaku. Dulu saya dengar cerita yang mana seorang ulama yang bernama Imam Muhammad bin Sirin. Seorang ulama yang hidup pada zaman tabi'in yang bernama Imam Muhammad bin Sirin, Muhammad Ibn Sirin. Beliau ini adalah seorang ulama yang pakar tafsir mimpi. Tafsir mimpi dia pakar. Jadi orang zaman itu, kalau mereka ada mimpi, dia akan jumpa pada Imam Muhammad bin Sirin. So, imam ini tafsirkan mimpi mereka. Satu hari ada seorang, dia bermimpi di malam hari, yang mana dia mimpi itu, daripada mimpi, dia pun jumpa Imam Muhammad Ibn Sirin. Jadi ulama tu dia jumpa, kemudian dia minta, wahai Tok Guru, wahai Syekh, wahai Imam, boleh tak engkau tafsirkan mimpi aku ini? Kata Tok Guru tu, Imam tu, apa mimpi kau? Tadi dalam tidur, aku mimpi ada tembika di rumah aku. Dalam tembika tu, pasu tu ada air. Dan pasu tu pecah, air tu kekal. Tak mengalir. Air tu air tu macam ais lah. Tembika tu pecah lah. Tapi air tu kekal. Kita, Imam, tafsirkan mimpi ni. Tanyalah. Jadi, isteri kau mengandung. Kata orang ni, ya, saya mengandung. Jadi lepas ni, daripada mimpi ni maknanya masa isteri kau melahirkan, isteri kau meninggal, anak tu hidup. Dan lepas tu terputih betul sampai time isteri dia melahirkan, sampai due, isteri dia meninggal, tapi anak tu hidup kekal. Anak tu simbolik daripada air dan pasu tu lah. Imam Malik bin Anas, seorang ulama, Imam Mazhab Maliki, dia satu hari bermimpi, dalam mimpi tu beliau berjumpa dengan malaikat maut. Jadi masa tu beliau pun ambil peluang tanyalah, wahai malaikat maut, bilakah aku akan mati? Jadi malaikat maut, portfolio dia adalah mencabut nyawa. Jadi peluang jumpa malaikat maut ni, Malik pun tanya pada beliau, pada malaikat maut, wahai malaikat maut, bilakah aku akan mati? Malaikat maut pun tunjuk 5. Malik pun selepas malaikat maut tunjuk 5 ni, dia pun takut. Dia tafsir sendirilah. 5 ni 5 minit lagi, 5 saat lagi ke? 5 minit lagi ke? 5 jam lagi ke aku akan mati? 5 hari lagi ke? 5 bulan lagi ke? 5 tahun lagi ke? Jadi dia pun stres kan. Kemudian dia pun jumpa pada imam, orang yang sama, Imam Muhammad bin Sirin. Tanya, wahai Imam, semalam aku mimpi jumpa malaikat maut. Aku tanya pada malaikat maut, bilakah aku akan mati? Malaikat maut dia tunjuk 5. Apakah maksud 5 tu? Apakah 5 tu lagi 5 hari atau 5 minggu lagi ke aku akan mati, 5 tahun lagi ke? Kata Imam Muhammad bin Sirin, bukan tu maksudnya. 5 tu maknanya 5 perkara yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Maknanya 5 yang malaikat maut tunjuk tu, bukan 5 jam lagi kau akan mati, bukan 5 hari lagi, bukan 5 tahun lagi. 5 ni 5 perkara yang hanya Allah saja yang tahu. Ilmu Allah saja yang tahu. Caranya apa? Bilakah akan berlakunya? Bilakah akan turunnya hujan? Bilakah kita akan mati? Dan di manakah kita mati? Itu semua yang tahu Allah Ta'ala saja. Dan rahim dalam perut itu, lelaki ke perempuan, kadang doktor cakap, kita buat scan. Scan kata doktor, tanya awal dapat anak lelaki. Kita pun suami siap-siapkan lah, siap-siap pakaian baby warna biru. Kali keluar, rupanya anak perempuan.
Yang betul lah. Kita mungkin tu teori doktor, dia punya kecanggihan dia punya scanner tu. Tapi hakikatnya adalah yang tahu dalam perut ini adalah Allah Ta'ala sahaja. Contohnya, bila kita akan mati itu dalam ilmu Allah sahaja. Allah Ta'ala bagi ilmu ni pada hamba-hambanya. Hanya dengar sahaja tafsir itu daripada Imam Muhammad Ibn Sirin, lega Imam Malik bin Anas. Dia kan lagi 5 jam atau 5 hari kan. Masya Allah. Kemudian tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Lagi 10 minit. Kita nak ambil sedikit tentang dalam surat 62 iaitu yang bertajuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan abadi ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu dia dapat bertemu dengan Nabi, para sahabat mereka bertemu dengan Nabi dengan mata mereka. Mereka dapat salam Nabi, dapat cium Nabi, dapat nak lihat Nabi, dapat doa Nabi. Tapi selepas Nabi mangkat, Nabi wafat, ada mubasyirat, ada berita-berita gembira. Iaitu kalau kita tak dapat jumpa Nabi dengan jasad kita, kita boleh jumpa Nabi dengan mimpi kita. Jadi kata ulama, barang siapa yang dapat berjumpa Nabi dalam mimpi, itu adalah kenikmatan abadi yang tiada tolak banding. Kalau seorang itu orang Islam, dia dapat jumpa dengan Rasulullah SAW, itu kenikmatan yang tidak ada selepas itu kenikmatan. Macam dia telah mendapat kenikmatan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, kenikmatan yang paling besar dan paling mulia dalam dunia ini adalah jika kita dapat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita. Tuan-tuan, kalau kaya raya, dapat harta semuanya, dapat harta anak ke, dapat memang semua harta dunia tuan-tuan dapat, tapi diharamkan daripada melihat Nabi kita dalam mimpi, itu tak cukup lagi. Tapi kalau orang tu dia dapat lihat Nabi dalam mimpi, tapi kehidupannya biasa-biasa sahaja, harta pun tak banyak, tapi selalu jumpa Nabi, maka itu adalah kenikmatan yang paling besar yang tiada tolak bandingnya. Dan terlebih lagi jika dapat keadaan bangun terjaga, untuk memperoleh nikmat ini, nikmat bertemu dengan Nabi dalam mimpi ini, maka diperlukan mujahadah. Kita kena banyak, kita kena mujahadah, kena lebih-lebih, iaitu perjuangan dan usaha lebih yang sangat besar. Kita nak dapatkan mimpi Nabi ni kena usaha lebih. Apa di antaranya? Kita memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan paling sedikit lah, paling common kita berselawat satu hari 300 kali. Paling sedikit kita selawat ke atas Nabi, paling sedikit 300 kali. Tuan-tuan carilah lafaz selawat yang paling mudah, paling ringkas. Contohnya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dia ringkas. Maka mungkin dalam masa tuan-tuan duduk 5 minit tu boleh cukup 300. Kalau tuan-tuan baca selawat ni banyak sirahnya. Selawat ni banyak dengan lafaznya. Yang Nabi buat ada, yang para ulama buat ada, yang para wali-wali Allah buat ada. Kalau tuan-tuan pilih pada permulaan ni, nak dapatkan 300 tu, tuan-tuan pilih lafaz yang panjang, maka itu mungkin makan masa. Takut kita baca, kita target 300, kita baca selawat yang lafaz yang panjang, mungkin kita buat hari ni 300, esok 200, kemudian 100, kemudian tak buat terus. Benar? Tapi kita mulakan dengan lafaz yang pendek, tapi boleh capai 300 kali berselawat. InsyaAllah lepas tu kita akan ada semangat dan kita boleh bertambah jumlah selawat tersebut. Banyak berselawat, insyaAllah akan dekat kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita banyak berselawat, itu kita boleh membersihkan, menyucikan hati kita yang penuh dengan penyakit yang kotor. Seperti apa? Seperti ada sifat sombong dalam hatinya, ada hasad dengki dalam hatinya. Maka benda ini adalah benda yang penghijab. Kalau dia ada sifat sombong dalam hatinya, itu penghijab antara dia dengan dapat mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau hatinya ada dengki, hasad dengki dengan hamba Allah, maka itu pun dikira penghijab ataupun penghalang untuk dia mendapat mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam sebuah hadis,
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fin naum faqad ra'ani. Fa innahu la yanbaghi lisyaitani an yatamathala fi surati." Rawahu Muslim. Maknanya barang siapa yang telah melihatku dalam mimpi, barang siapa yang telah berjaya melihat Nabi dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihatku. Kalau dia dapat jumpa Nabi dalam mimpi, tak perlu Nabi yang cakap aku ni Rasulullah, tak perlu. Kerana dia nampak indahnya itu adalah dia tahu itu Rasulullah. Kerana sesungguhnya syaitan tidak akan dapat menyerupaiku. Kerana Nabi ini, syaitan tak boleh berubah berwajah dengan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat Nabi itu adalah benda yang benar. Melihat Nabi itu adalah benda yang benar. Tapi orang-orang yang terpilih saja akan dapat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maka hal tersebut bertanda bahawa dia dapat berjumpa dengan dalam keadaan yaqazah. Kalau dia mampu untuk jumpa Nabi dalam keadaan tidur, mimpi, maka satu hari dia boleh juga akan berjumpa Nabi dalam keadaan agak terjaga. Ini dibahaskan oleh para ulama. Jadilah hadis lain. InsyaAllah. Kemudian di antaranya, di sini banyak lagi, cuma waktu mungkin mencemburu kita, ada sekitar 5 minit lagi insyaAllah atau 3 minit. Ada sini kaifiat cara-cara untuk kita amalkan untuk kita mendapat melihat Nabi dalam mimpi kita. Di antaranya Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur radhiyallahu anhu, seorang ulama di Hadramaut, mufti Hadramaut. Beliau berkata, aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bangun, dan beliau sendiri memberiku ijazah zikir seperti berikut. Ini beliau mimpi jumpa Nabi dan Nabi bagi beliau satu zikir, maka beliau amalkan. Apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau amalkan sepanjang hidup beliau. Dan di antara tanda untuk kita dapat mimpi jumpa Nabi, di antara tanda yang mudah. Ini diamalkan oleh para ulama, memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam sebanyak 10 kali, dan pada malam Jumaat sebanyak 100 kali dengan lafaznya. Tuan-tuan, perempuan, amalkan lafaz ini, selawat ini. Setiap malam kita baca 10 kali, dan malam Jumaat kita baca 100 kali. Apa lafaznya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi Al-Habibil Alil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuan-tuan, kalau setiap malam baca amalkan 10 kali, dan kalau malam Jumaat amalkan baca 100 kali. InsyaAllah dengan berkat pesawat ini kita akan dapat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang mengamalkan burdah Imam Al-Busiri, dia boleh mengulang-ulang baca syair ini. Dalam burdah tuan-tuan akan dapati na'am sara tayru man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul lazzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'adiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Jadi kan kita punya hiburan fikir harian. Akhirnya mungkin mula tuan-tuan baca dengan kertas, akhirnya tuan-tuan terhafal insyaAllah. Kata-kata ulama, barang siapa yang mengulang bait syair ni, 2 bait ni, insyaAllah dia akan digunakan melihat baginda Nabi SAW dalam mimpinya. Setakat saja kuliah kita petang ini. InsyaAllah akan datang yang adab ketiga, kita akan baca adab masuk dan keluar daripada bilik air atau tandas. InsyaAllah itu pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا يا علماء نحظى بالخير وننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.